Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah yang hormati oleh kasih Tuan Pengurusi, Tuan Imam seluruh ahli rijal dan kuasa Baitullah, para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi sekali lagi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan aulanya tanggungjawab kita yang menjadikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya marilah kita renung-renung, ingati, tadabbur nilai diri kita, sejauh mana kita meletakkan penghayatan tanda ta'budi kita, tanda patuh taat al-zik wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Taat kita kepada Allah, aula yang dikatakan al-zik, ingat akan Allah. Awwal ma yuhasabu yaumal qiyamati shalah, ibadah yang kita wajib laksanakan. Alhamdulillah jadi kita dah selesaikan tuntutan hak Allah, ma'rif, fardu ma'rif. Tapi sejauh mana kita merasai untuk itqan sungguh-sungguh dalam menghayati tanggungjawab yang aula tadi. Sebab saya sebut ini kerana teringat kadang-kadang tuan-tuan kita jadi rutin benda kebiasaan. Biasa orang Melayu kata alah biasa tegal biasa. Ada dua natijah. Pertama, kalau biasa itu membawa kepada peningkatan takwa kita, alhamdulillah. Satu lagi yang jadi biasa yang membawa tidak memberikan kesan peningkatan ibadah. Takut-takut kata orang tua makin menurun ibadah dalam penghayatan. Kalau kita sebut cerita bab solat, makin lalai, makin indah tak indah, sambil lewa. Itu untuk peringatan saya dan tuan-tuan para sekalian. Itu nama dia fitrah kita lemah. Seperti mana yang kita selalu saya sebut surah Ma'arij 9. Innal insana khuliqa halwa. Sifat kita keluh kesah, lagi kikir. Dua dimensi yang membawa pada kehidupan kita yang hakiki. Yang saya selalu peringatkan, ruh dan jasad. Gelisahnya ruh, kedekutnya, fikirnya, jasad dan dunia. Itulah nama dia, tuntutan dunia yang kita berjuang. Dua-dua penting. Awalnya tentulah nama dia ruh yang akan kita bawa balik kekal abadi. Ketika pasti saya dan tuan-tuan saat sampai kullu nafsin za'iqatul maut, maka rekan-rekan kita balik sebut apa? Dah kembali ke rahmatullah.
Sampai saat itu tuan-tuan, itulah nama dia. Sama-samalah kita hayati. Bila kita bincang bab solat, bagaimana peningkatan solat, kita sikit-sikit menyentuh tentang khusyuk dalam solat ni tuan. Memang benda yang cukup benda abstrak, benda yang cukup tinggi perjuangan. Sebab tu Allahumma memberi panduan bagi kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan solat. Sabar. Kita kadang-kadang dah tahu dah tu nak solat. Solat merupakan adab yang paling aula, utama, nilai yang paling tinggi ganjaran yang membawa kepada perjuangan saya dan tuan-tuan. Tapi inilah sama tuan-tuan, meningkatkan takwa dalam penghayatan solat. Kita buat, tapi kalau nilai pada saya cukuplah kalau 60 tahun lebih, tuan bayangkan cuba kali berapa ribu kali solat. Tidakkah ada peningkatan? Tidakkah ada keinsafan? Tidakkah merasa kesedaran? Tidakkah membawa kepada takwa? Yang kita bawa kepada takwa untuk ke syurga Allah. Itulah semua matlamat kita tuan. Nilai Allah nak letak kita ke takwa lah, membawa kita nilai untuk ke syurga Allah. Hidup yang hakiki, yang sempurna, bukan di dunia. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya masuk cerita bab 5 ni, sebab kita sikit-sikit apa kita bawa untuk peringatan tentang khusyuk solat ni tuan. Tadi saya baca surah yang popular. Saya rasa tuan-tuan pun hafal banyak kan. Cuma nak saya ingatkan, cerita bab surah, nama surah apa tuan? An-Nas. An-Nas ni maksudnya dia kaitan dengan surah yang saya baca dulu, surah Al-Fat. Kalau surah Al-Fat tu bagaimana Allah memandukan Rasul SAW menjadi kegembiraan yang besar, yang tidak terhingga, kejayaan yang Allah beri petunjuk, nama pun Al-Fat, kejayaan. Dan dalam ayat surah An-Nas ni Allah cantumkan sebagai apa tuan? Pertolongan dan membawa kepada kemenangan, kejayaan. Kalau surah Al-Fat, Rasul SAW telah diberi panduan oleh Allah untuk membuka kota Mekah dengan cara, dengan dia bermimpi awalnya untuk dia menunaikan haji. Maka dia mengikut panduan mimpi yang benar daripada Allah. Itu maka dia pun turun dalam keadaan yang begitu indahlah tuan-tuan. Sedangkan dia nak balik ke tempat asal yang merupakan tempat musuh awalnya merancang tak habis-habis. Tetapi dengan berani, hebat, yakin, ini takwa kan. Maka Rasulullah SAW bersama sahabat lebih kurang masa itu tak amat dalam 1,500 orang. Kurang dulu amat tuan kan, jauh dulu. Maka bertolak, bukan niat nak pergi perang, ikut panduan dalam mimpi itu untuk pergi menunaikan haji, menunaikan umrah. Maka tetapi inilah langkah yang membawa kejayaan, datangnya peringatan Allah surah Al-Fat yang menjadikan sesuatu ditahan, disekat, perjanjian Hudaybiyah. Maka bermulalah itu detik-detik kejayaan untuk cerita surah Al-Fat yang begitu panjang lebar. Bermula dengan niat baik, tetapi menjadi agenda, musuh tetap musuh, tapi Allah yang maha segala maha yang saya sebut. Maka perancangan manusia Allah lebih mengetahui, lebih sempurna perancangan Allah. Maka surah Al-Fat menceritakan bagaimana permulaan untuk menaklukki Mekah. Maka surah yang saya baca tadi adalah merupakan surah keindahan yang bila sebut iza jaa nasrullah wal fath, pertolongan dan kemenangan. Surah ni pendek, antara top 3 surah yang pendek, 3 ayat itu aja lah. Umumnya kita hafal. Seperti saya sudah ingat, umumnya bila saya tanya, ramai tahu surah surah Ikhlas. Sebab memang kita dijadikan tadi popular. Rasulullah pun amat suka membaca surah Ikhlas, pendek. Tapi beza kita, ulama kata hendaklah kita hayati dengan tadabbur, nilai rasa
apa itu surah yang membawa walaupun pendek, tapi jangan hanya baca di mulut, indah di mulut tapi tak lekat di hati. Ini membezakan kita para sahabat, para awliya, bukan para ulama. Boleh baca tapi nilai sama tak saja. Makan juga tak? Makan juga contoh. Tapi nilai makan nasi apa dengan ikan apa, ikan masin, makan juga tak? Dulu kat kampung kita tak? Tapi orang yang VIP tu makan sikit-sikit je kan. Makan berkualiti sayur, ikan bawai, contoh lah, contoh ada kualiti je dah. Faham tak? Inilah yang kita nak cuba hayati dalam solat. Kita dah buat benda yang sama. Rasulullah SAW setelah mendapat panduan Isra' Mi'raj, dan kita akan temui berapa bulan lebih kurang, perancangan yang hebat yang Allah bagi. Inilah aula Khataman Nabuwah, membawa mesej solat sempurna yang kita bincang tuan. Benda itulah, benda sama. Fatihah itulah yang bawa wajib, kata ini yang kita dah baca wajib. Tapi sama tak nilai dengan penghayatan? Ni kita ramai tuan tak tahu tuan. Kita tak tahu siapa akan lebih pandangan Allah. Siapa yang hayati, tadabbur, merasai, antaranya tentulah khusyuk. Wa inna ma yuktabu lil abda min salati biqadri ma qala minha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya nilai yang kita solat itu akan ditilik oleh Allah, akan diberi ganjaran besar pahala setiap apa yang kita lakonkan. Itu saya gunakan bahasa lakon tu, mana pergerakan. Pergerakan bukan sia-sia tu tuan. Sebab tu wajib, kata ulama, untuk menghayati sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat, sabda Rasul. Boleh saya tanya dalam aku tak nak ikut Rasulullah, aku nak ikut tubuh aku. Sedangkan kita tahu tubuh kita salah. Contohlah, contoh kita tahu tubuh kita tu tak ikut Rasulullah, maka boleh membuatkan kesan kepada solat kita tadi, kerana kita menidakkan hak Rasul SAW. Cuma kita ni mengaji mungkin faham berbeza. Niat kita nak ikut Rasulullah, cuma beramal praktikal berbeza kan. Tahu-tahu Allah telajak berkata, angkat tangan kan. Niat bukan kita nak lawan token, maksud bukan kita nak lawan Rasulullah, tapi kita tak sampai ilmu tu lagi, tak mantap, tak sampai ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang kita nak minta beribu-ribu kali. Hidayah petunjuk dari Allah dalam solat tadi, Allah belum buka hijab. Mungkin sampai umur tadi 80 tahun, sampai cerita wajib Tuan Haji angkat takbir separas telinga, separas bahu tergerak. Ya ke? Tu kata orang tahu dah. Dia pun buat nama tu sempurna naik ke Rasulullah, maka dicantik ganjaran pahala, nilai yang seumpama mengikuti Rasulullah. Yang sebelum ni tak sama. Faham tak? Ulama kata tak ada batal, bukan kasat dia nak melawan Rasulullah. Dan kita pun sedar bahawa tak angkat tangan pun sah, sebab dia bukan rukun. Jadi saya nak sebut ni untuk peringatan saya dan tuan-tuan bahawa benda mudah. Malah di akhir zaman ini tuan, saya selalu sebut model kita tak banyak. Kadang-kadang kita nampak Cik Guru tu hebat, ilmu mendalami, pada praktikal amal kita tengok dia pun relax aja. Jadi kita pun main kawan yang tak nampak ni, dia hibah-hibah kita, Cik Guru pun steady ada kita pun Allah malah angkat kata dia, Datuk Imam kamu lah. Malah angkat tangan. Sedangkan kita yakin dalam perbuatan khasnya, aulanya, solat merupakan mesej aula utama yang membuatkan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran yang tinggi, yang besar, yang kita akan persaksikan besok di akhirat. Bukan saya menafikan yang lain-lain itu, tuan, tapi nak cakap keutamaan. Fail solat, fail lah. Orang Melayu kata, kalau hang solat tak diterima Allah, apa arti hidup 1000 tahun? Ya, baik. Tapi inilah cuma ketentuan kita ni sekarang, bahasa Melayu kata dah rutin. Apalagi yang kita sebut orang Melayu punya apa? Islam bakar dah. Daripada kecil kita dah biasa dah solat. Tak ada siapa mak ayah nak pergi dengan semangat tekanan supaya memastikan sempurna. Seperti mana tadi saya tengok sambil makan, tengok kan orang ambil wudu macam-macam style. Jadi kita menjadi lah lebih kurang kan.
Ada juga saya tengok adik-adik kita yang umur 50 pun macam tu juga. Minta maaf lah, saya tak tuduh individu mana, tapi saya terpandang lah kan. Jagalah tuan, benda ni benda yang nilai kita, nilai hakikat, yang dikatakan ibu ibadah, yang Allah yang maha pengasih penyayang beri hak yang sama. Sebab solat merupakan natijah semua orang boleh lakukan. Kalau urusan-urusan besar nak pergi haji, belum tentu kita mampu ya. Tapi solat hak mutlak kita. Inilah sama-sama kita ambil perhatian. Maka ayat yang surah An-Nas tadi tuan, merupakan cantuman yang membawa kepada peringatan surah Al-Fat, kejayaan. Maka surah dia datang ketika itu Rasulullah SAW membawa gabungan untuk pergi buka kota Mekah ni dengan semangat kepada natijah daripada surah Al-Fat tadi. Setelah penyanyian Hudaybiyah tadi telah dinodaikan, maka dibalik inilah apabila turun ayat ini memberi satu peringatan yang besar, kejayaan yang Allah kata apa? Pertolongan dan kejayaan digabungkan sekali. Tadi kejayaan kan surah Al-Fat. Ayat ini pertolongan dan kejayaan. Ayat pendek, tapi saja saya ingat kerana ada kaitan dengan solat kita, ada kaitan dengan kita beramal. Maka surah ni tuan-tuan juga ulama kata panduan untuk kalau tuan-tuan kenal surah surah tadi saya sebut surah apa? Surah Ikhlas kan? Kan? 3 ayat tu kan? Betul kan? Dia cantuman 3 ayat yang saya ingat surah Al-As, Masa kan? Kemudian surah Al-Kawthar, nikmat, Masa, nikmat, dan surah An-Nas yang pertolongan Allah. Pertolongan Allah sampai habis lah tuan. Habis cerita lah kata orang Melayu dah. Maksudnya saja menjadikan cantik masa, nikmat dan pertolongan Allah. Maka saja kita highlightkan sikit masa terhad tuan, tentu ada program. Surah An-Nas ni dia merupakan yang dikatakan surah pertolongan Allah yang pendek tapi khatam dengan begitu sempurna. Yang Allah pandu pada panduan saya dan tuan untuk kita hayati. Maka ulama kata baca surah Ikhlas sempurna satu Al-Quran kan. Itu yang kita wajib baca kan. Alhamdulillah. Tapi kenalah ulama kata hayati intipati, hayati tadabbur rasa baca tadi. Contoh saya nak lajukan tuan, qul huwallahu ahad. Kita kena lancarkan rasa, katakan Allah mawjud dengan zat yang sempurna. Qul hu tu zat yang maha sempurna. Allah, nama Allah, asma yang menjadi kalau bahasa Melayu yang aula, yang Allah sendiri perkenalkan dia nama Allah. Qul huwallahu ahad, dialah segala tempat yang menjadi kalau sebut ahad ni dia berbeza dalam bentuk bahasa kita kan. Tapi cuma ulama kata bolehlah guna bila ahad gambarkan satu, tapi tak sempurna dalam arti kata bahasa dalam ayat ni. Bahasa kita aja. Sebab kalau kita nak ambil pada bahasa kita, ahad dengan ayat ni menyebut ahad ni, dan Allah mencerita dalam ayat ni. Ahad nanti kita kata pada satu. Satu akan terbayang kita satu. Allah tu mawjud. Allah tu bukan makhluk. Takkan satu macam tiang tu, satu macam tok pekong kat batu kek tu satu lah. Yang paling besar ni batu kek kan. Contoh kan. Jadi Allah tu ahad ya. Di huraian adalah jenis tu, tapi saya nak sebut cara meringkas. Maka qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hanya dialah sifat segalanya penyerahan kita. Lam yalid wa lam yulad, awal dan tidak akhir, tidak anak dan tidak diperanakkan. Akal kita tak boleh sampai, betul tak? Tak sampai akal kita. Maka di sini terjawab daripada atas tadi. Kalau Allah pun zat yang kita tak nampak, tapi kita kenal, itulah daripada kesempurnaan tauhid. Ringkaslah. Tapi Allah yang maha pengasih penyayang, penghujung dia beri peringatan. Allah tidak seumpama sesuatu, maka dia cover balik dah. Jadi kita tak boleh jadikan peraturan akal kita untuk berfikir tentang surah Ikhlas. Betul, kalau kata tak ada ikhlas, jangan baca. Dan surah Ikhlas sekali saya peringatkan sama dengan yang dikatakan ihsan yang diajar oleh Jibril. Itu ada peringatan. Hebat surah ini untuk
kalau tuan-tuan hayati. Di sinilah kekuatan tauhid kita, tuan. Di sinilah modal, kalau bahasa Melayu nak sebut modal, untuk tuan-tuan menjadikan poin berhujah siapa saja di kalangan kita untuk berhujah. Ia yang buat apa? Untuk kita jadi sebagai da'i, sebagai berdakwah. Faham tak? Dalam sikit kita fahami, maka walaupun akal susah nak terima, tapi inilah poin besar kepada tauhid. Yang dikatakan istimewa baca 3 kali dapat 1 juzuk Al-Quran, 30 juzuk. Sempurna dah, hebat tuan. Kemudian surah yang saya baca tadi tuan pun hebat. Sebab tu ulama kata panduan tuan-tuan baca surah An-Nas, kan? Berapa kali tuan? Iza jaa nasrullahi wal fath. Seterusnya habis ayat 3 kan, pendek kan? Berapa kali dia baca surah ni baru dapat? Berapa dapat? Saya nak beri hadiah. Baca 4 kali ya. Sempurna 1 Al-Quran. Tapi kita jangan popularkan. Jarang kita popularkan ayat surah ni sebagai untuk melazimkan kita istimewanya. Lepas tu saya tengok tutur pun banyak bila dia baca dalam solat, ayat ni dibaca. Keistimewaan yang tuan-tuan. Tetapi yang terbaik tadi tadabbur, rasai. Tengok Allah pandukan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan, Allah bagi pandu pada Rasul SAW juga pada kita tuan, yang akhirnya menguasai kota Mekah, menaklukkan Mekah tuan. Bila Allah datang pertolongan, macam kita tuan nak tunggu pertolongan ni, yang kita nak kena sabar lagi tak? Sabarlah. Ingat tua-tua dulu, sabarlah nak nanti bila kau jaya besok kau boleh jadi profesor, kau boleh lah. Entah tu sabarlah mengaji sajalah. Macam sama lah tuan-tuan dan saya, sabarlah raihkan punya perjuangan untuk kita jaga kualiti solat. Solat ni merupakan aula, merupakan asas kepada tunjang. Kalau dulu tu guru saya faham dia, kalau tak ada tunjang, cakap pandai tak guna. Mudah tumbang pokok, mudah buah tak boleh nak keluar, tumbang dimakan ulat dan semuanya, kerana foundation dia. Faham tak? Itu antara kita jagalah kualiti solat tuan. Sama-sama kita upgradekan. Yang kita duduk bincang sikit-sikit demi sikit tuan, kerana dia merupakan di akhir zaman ni, kalau tidaklah disebut tangan yang saya peringatkan dalam surah apa? Surah Maryam ya. Yang Allah sebut fakhala min ba'dihim khalfun adaa'us solat. Dah akan datang satu generasi kelak mereka mengabaikan solat. Allah sebut dah lama dah cerita. Maka sekarang kita nampak walaupun orang banyak ilmu, ustaz-ustaz yang saya sebut, bila sebut ustaz tu orang banyak ilmu lah, tu guru pun mengabaikan solat. Bukan kita kata semua, tapi kita boleh persaksikan, boleh tengok zaman moden. Pasal saya sebut ni kerana saya kadang-kadang malu Allah, malu kita orang bawahan. Tapi kesian tegur lah Tok Guru. Tok Guru kan. Pasal kita dah biasa. Tapi tuan-tuan pun jangan malu lah. Bukan senang nak tegur Tok Guru lah. Tapi kalau mesej, kalau dia punya model, kalau dia sendiri pun mengabaikan dengan nilai praktikal anak buah, anak murid. Lepas tu kami di pusat pengajian di Mak Tafiz kadang-kadang benar ni masalah tuan. Model tu tak menjadi model yang katanya. Akhirnya Tok Guru nak tegur, dia pun nak lebih-lebih takut. Dulu lah, sekarang dah mungkin dah banyak, dah hilang dah. Nak tegur cerita bab akhlak. Sokok dah, Tok Guru dulu dah. Kawan saya bukan tahun lepas, imam di sebuah masjid di Terengganu. Kita sebut lah masjid Belanda. Budak tu tegur, budak kecil budak jahat dalam darjah 1 gitu lah. Pak Imam, kenapa Pak Imam sokok kan haram Pak Imam? Dia tengok budak dia tak boleh cakap kan. Model lah ni tuan. Sama kita, saya tengok macam kata apa ni ustaz apa doktor apa ni wanita, bagaimana kita hari ini menipu. Sebab kita ajar dari kecil menipu. Ayah tak ada duit nak beli, padahal dia tahu duit ayah ada banyak. Betul tak? Dan kita tipu anak kita lah.
Banyaklah tuan-tuan ni. Saja saya nak ambil sebab pelajaran untuk kita sesama tuan-tuan. Kita berjuanglah sesama mentabatkan bila solat pembimbing inna solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mudah-mudahan yang lain itu akan Allah bantu kita. Kita lemah. Yang mudah ni kita tak perlu, bila lagi? Kita nak harap yang berat-berat. Allah Akbar. Nak berjuang, nak pertahankan macam-macam di luar tuan-tuan. Nak jadi da'i, nak jaga amanah, nak jaga apa lagi sifat-sifat yang dulu saya uraikan tuan tak? Patah nak cerdik macam mana? Dah kita asyik menipu pun. Anak kata, ya pun tipu pula. Barang anda kata tak ada. Dia tahu, betul juga tuan. Saya pun sedar benda ni. Kita akan jadi budaya tak? Rupanya kita sudah terpengaruh dengan didikan. Nampak tak? Duit ada. Ayah ada duit. Padahal dia tahu duit ada bukit ayah tu. Mungkin ayah ada projek lain. Tapi cakap terus terang lah. Duit ada tapi ayah nak kena beli tu ni urusan ni macam mana dia ni tak, kita kata tak ada duit. Terang-terang lah, contoh tuan-tuan sekalian. Maka ayat ni tuan-tuan tadi memandu pada kita sama-samalah kita cuba hayati. Kalau yang terbaik antara seperti baca dengan talaqi dengan terbaik. Iza jaa nasrullahi wal fath. Rasa Allah bagi panduan pada Rasul SAW. Maka panduan untuk kita, Rasul telah berlalu. Kita yang maju sekarang, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Islam lah. Tuan, sama je kita tuan. Kita kadang-kadang bila kita dulu susah, bila kita istiqamah dan kita sabar merangkan, tiba-tiba Allah bagi kita kemenangan. Apa perasaan kita kan? Baru terjawab pertolongan Allah tadi. Tuan, Masya Allah. Banyak benar. Contoh kita kongsi kias lah. Ini satu peringatan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka di sini pendidikan juga untuk saya dan tuan, tasbih. Maka ucapkanlah kata Allah, zikir al-zik dengan memuji Tuhanmu. Mintalah keampunan, sesungguhnya Allah itu amat menerima taubat. Ayat pendek kan? Tapi kalau kita tak hayati kan, tak terasa apa. Tak terasa nilai daripada ayat surah An-Nas ni tuan. Macam saya sebut tadi surah Ikhlas tadi. Kenapa istimewa surah Ikhlas? Tuan-tuan. Maka tuan-tuan sekalian, kita cubalah jadikan amal kita surah ni sebagai saya nak kongsi ni untuk peringatan bagi mereka-mereka yang belum merasai menghayati untuk mengambil sedikit sebanyak sebagai ayat yang pendek untuk jadikan sempurna. Kita kan suka pilih baca dalam solat ayat pendek kan, ambil solat. Tapi tadabbur, rasalah baca dengan penuh jazam. Macam saya sebut semalam, jangan pula baca pula sambil lewat. Ada seorang imam tu baca Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Pertama boleh lari, kalau orang panggil real tuning, penghayatan dah itulah. Kalau baca cepat tuan, baca tenang-tenang dah, ayat pendek dah. Ayat pendek baca cepat pula. Saya jumpa bawah tempat tuan, saya pergi tazkirah, saya duduk ada urusan proposal kereta kan. Jadi habis kita baru nak start nak makan, dia sana dah qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Cepat pula. Bacalah macam tadi, iza jaa nasrullahi wal fath. Tu jaga tadi, baca dengannya. Pasal dia dah pendek, kenapa nak kabur kan? Itu kelebihan tadabbur menghayati. Bolehlah kita hayati. Makmum belakang pun takkan kabur. Pasal kita baca tenang, ambil surah pendek. Ini orang cerdik. Dia dah baca ayat pilih surah pendek. Lepas tu saya dah sebut agak-agak dari imam, kalau maghrib tu janganlah pilih pendek. Jangan kawan dengan kuku ni nak dengar sekolah dah baca surah Qulhu kan? Lagi nak kejar cepat dah. Baca tenang-tenang. Tak apa ambil pendek, tapi baca talaqi dengan
ketenangan dan kesempurnaan untuk kita, bukan kita nak menunjuk kat orang. Bila baca tenang, makmum pun berbahagia di belakang. Surah pendek. Kalau surah panjang pula, makmum gelisah pula lah, kan? Jadi kita pula surah panjang, kita nak hayati pun jadi masalah juga, sebab nak balance. Ni kita tengok terus pasal tuan kita tadi dah. Saya masukkan terus. Boleh tuan, tadi ayat tadi cubalah hayati je dah. Merupakan satu keindahan. 3 ayat yang tiga apa? Kalau saya sebut tadi surah Al-As, masa demi masa. Kemudian surah Al-Kausar, nikmat. Tengok, intikmati pun tuan, nikmat, rasailah. Kemudian surah An-Nash yang pertolongan. Inilah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, nak harapkan pertolongan Allah. Buka pintu hijab untuk kita, hidayah petunjuk. Yang kata nurullah, itulah yang dikatakan barakah. Tadi bincang dengan tuan Tugu kan. Dia kata tunggu. Dia kata yang kita minta itu adalah nakkan hidayah pertolongan Allah. Yang kita wajib minta dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah kan macam kita ambil selepuk bagi dia tu. Dia dinamakan nurullah, petunjuk hidayah, petunjuk cahaya daripada Allah. Itu panjang pula kalau tak faham nak sebut cahaya tu, kita terfikir cahaya macam lampu je kan. Maksudnya pertolongan Allah ni istimewa dia lah nur. Kan kita dah cerita, kita pun jadi daripada nurullah, cahaya daripada Allah, roh kita tu. Faham tak? Pening tak faham? Maksud saya, roh kita awal-awal ciptaan Allah cipta daripada nur, bukannya tanah, bukan turab. Roh kita yang kita tak nampak ada pada kita. Yang kita nampak ni jasad jadi daripada tanah. Lepas tu orang Melayu pun pandai, orang asal balik asal. Bila kita nak balik ke alam roh, balikkan nur tadi, roh Allah, betul tak? Maka jasad terbujur kaku, akhirnya masuk menjadi tanah semula. Faham tak? Faham tak? Tak betul, orang tersandar tu, orang takut tak faham, pening pula kan. Benda ni benda yang biasa, tapi kadang-kadang kalau kita tak ambil perhatian, jadi pening juga kan. Macam kira-kira tak? Untuk kita hayati, kenal diri kita, siapa kita. Maka nurullah ni lah kita minta hidayah. Hidayah itulah yang dikatakan sampai Rasulullah sebut as-salatu nur. Solat yang kita dirikan itu adalah nur, cahaya. Bukan maksudnya badan kita. Maksud tadi amal-amal kita adalah akan terpancar nur, akan disimpan besok di akhirat esok. Dalam hadis dia menyebut diangkat oleh para malaikat membawa setiap solat kita tadi, maghrib kan, dibawa nur tadi tu. Bukan bawa kita ke langit. Nur, cahaya yang ibadah kita tadi. Maka sampai di langit pertama, kalau dia punya tak sempurna solat yang disebut dalam hadis, malaikat bawa balik turun, balingkan muka kita seperti kenguru. Itu saya tak ingat supaya kita raihlah tuan, sayang. Saya pun begitu tuan, sama-sama itqan, buat sungguh-sungguh. Kalau dah buat sungguh-sungguh, barulah harap maghfirah, kasih sayang Allah. Ya Allah, terimalah amalku ni ya Allah, aku tak khusyuk ya Allah. Baru lagi akan lah. Ni buat kau main-main. Faham tak? Ini saja untuk kita samalah. Itqan dalam bahasa Arab dengan itqan, sungguh-sungguh dalam solat, kerana dia merupakan perjuangan kita menghadap Allah yang hakiki. Ibu kepada ibadah kita. Tuan-tuan sekalian, saya masuk dalam bab kelima ni, bahaya lalai ketika takbiratul ihram. Seseorang berdiri dalam menunaikan solat, lantas dia pun memulakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita tahu kan, namun ihram tu ihram macam tuan-tuan pergi ke Mekah ada. Pakai ihram. Kalau dah pakai ihram tu, dia ada hukum, tak boleh semudah-mudah. Dia ada peraturan. Itulah umpama bila sebut takbiratul ihram, kita dah masuk dalam kalau dalam Rasulullah menyebut apa? Inna solat yunaji rabbah. Kita sedang dalam masuk fasa menghadap Allah yang hakiki. Macam kita lah, tadi kita dah main kat luar je, tiba-tiba masuk istana mengajak sultan. Dah menghadap sultan, dia ada adab. Contoh. Faham kan? Begitulah Allah. Bila kita masuk dalam fasa takbiratul ihram, maka kita ada peraturan. Kita kena hayati aulanya. Tadi saya sebut dua fasa yang kita sedar. Kita ada jasad, kita ada roh. Roh tak nampak, yang kita ada berjuang, dua-dua ni nak kena jaga. Tapi hari ini saya tengok kadang-kadang jasmani pun boleh fail.
Kerana tak bersungguh-sungguh, lebih kurang. Tadi saya nampak tu masjid, terpandang ketika saya duduk. Solat tak, adik kita ni tak ada menjaga tamakninah. Banyak tuan, kalau tuan-tuan ada peluang, bagilah tanda kasih sayang tuan. Dah, kita tahu hukum hakam kan. Mungkin kita rasa benda biasa kan. Tamakninah ni maksudnya ketika dia dalam bergerak anggota, tak jaga break kan, seketika. Walaupun bukan lama pun kan. Tapi kalau dah masih bergerak anggota besar, masih nama tidak masuk dalam golongan tamakninah. Adik yang dah 50-60 tahun, kalau adik belasan tahun, tak kisah kan lagi lah. Adik ada kesempatan, tolonglah. Tapi saya tak sempat. Kita pun nak apa ni, ada program tawajuh hari. Jadi dia dah hilang. Kalau dia ada sempat, saya boleh pagi dia dah, jamu dia makan dulu dah. Tuan-tuan ni pun tak, sebagai perjuangan tuan-tuan yang ada ilmu sikit-sikit ni pun, itulah peluang da'i. Yang saya sebut tu, kita jadikan man qala ilaha illallah fahuwa da'i. Kita ni semua adalah tergolongan dalam da'i, menyampai, mengikut sunat Rasul. Balighanna walau ayat, sampaikan kepada aku kata Rasulullah walaupun satu ayat. Ini bukan satu ayat lagi. Tuan-tuan boleh membenturkan kawan kita ni yang membawa kepada batal solat. Allahu Akbar. Besar kan? Dah masuk Isya kan? Sudah cepat. Okey, kita nak pakai sikit kan? Di mana sekiranya dalam hati seorang yang melakukan solat ada suatu benda lain yang lebih diberi tumpuan ataupun hawa nafsu lebih mempengaruhi hati dari mengingat pengertian Allahu Akbar, kebetulan pula memang hati lebih gemar akan benda itu yang ini lebih dari Allah Subhanahu Taala, berarti dia dengan cara sulit telah mengambil hawa nafsu lebih daripada tunduk kepada Allah. Ini tuan, inilah perjuangan kita yang besar. Kenapa? Kita berlumba dengan hawa nafsu yang tak nampak tapi kita rasai. Kita rasai, kita cenderung seperti mana dalam ayat Quran itu ada menyebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu. Apakah kamu melihat Allah kata menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan mereka? Hawa nafsu inilah yang kita berjuang melawan hawa nafsu. Benda yang tahu tapi tak nampak. Syaitan pun sama aja. Syaitan dan hawa nafsu ni dia benda kamcing kan. Hawa nafsu fitrah dijadikan kita dengan sifat Allah sebut ayat-ayat lain sebagai cenderung pada kejahatan. Mendatang pula syaitan tadi dia cuma cuik-cuik je kan. Dia sokong-sokong je kan. Inilah perjuangan saya dan tuan-tuan. Maka sebab tu jadi saya sunat Rasul aulanya awalnya pun tuan, dia punya perjuangan kita salah satu ketika kita nak duduk memulai solat, ingat musuh kita, itulah sunat kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Takut kita pula azan tak azan. Kita pula baca sambil main-main, tak rasa di hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan senyum sebelah tu kata. Maka rasai. Sebab tu orang dulu-dulu dia berhati-hati kan. Dia duduk tenang, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia relax. Relax tu bukan lama lah. Maksudnya sekurang-kurangnya rasai penghayatan, nak bawa ketenangan hati kita. Kita daripada macam saya tunjuk dulu lah, ada seorang ustaz tu. Ini cerita ustaz ni orang berilmu tadi lah. Daripada nak kejar imam tu, Allah angkat tangan belum dari tegak dah angkat tangan, Allahu Akbar. Yang saya tunjuk tu kan, sah tak? Tak sah kan? Pasal tak jaga tamakninah. Tuan-tuan sekalian, jagalah kualiti, kerana benda yang kecil tapi inilah amal kita yang akan menjadi aset besar besok kita di dalam kehidupan hakiki di akhirat besok. Macam saya dah pesan kepada budak sekolah lah, adik ulun ni, adik yakinlah adik akan menjadi persaksi. Kalau sungguh esok adik akan dapat kejayaan, besok baru akan tersenyum lebar. Betul tak? Macam kita lah tak? Dulu main-main mengaji dah adik. Tapi inilah perjuangan. Nak kena ustaz, nak kena pulas telinga dulu pula. Sekarang pulas telinga, dia pulas telinga kita balik lah. Kita mengaji dulu lah. Tarik telinga,
nak suruh nak faham macam tu nak faham untuk sebab kita dah orang berumur macam saya dah 60 lebih, dah tahu dah tempuh dah. Allah menyesal aku dulu, kalau aku tahu tak, aku simpan sebulan masa berapa bulan pakai itu sebulan RM50, dah 20 tahun 30 tahun kerja aku. Tapi dulu mak ayah bagi tahu tahu tapi tak faham. Nak faham ni lah yang keras ni tuan. Ini yang cerita bab solat sama tuan-tuan. Sama-sama lah kita perlu itqan untuk meletakkan diri saya dan tuan-tuan kepada taraf yang mendapat maghfirah Allah, kasih sayang Allah yang selalu yang saya sebut Ustaz ada sebut surah apa? Surah Al-Imran 103 bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah buka ladang mudah bagi kita. Bersegeralah kamu. Allah suruh bersegera. Apa bersegera? Buat untuk hayati semua-semua. Bersegera. Jangan main-main. Tu bahasa Melayu pula saja dah. Bersegera. Cepat tu Pak Imam kan. Lu tengok kawan-kawan kita duduk relax lagi. Orang dah berbaris semua, dia duduk relax sembang. Tak? Saya tunjuk ada satu masjid. Zaman kita kena upah ikut balik zaman para sahabat, para rasul dah. Imam tu kena tegas sikit dah. Cepat baris. Buat macam polis tentera lah. Tuan lihat. Dia duduk sembang. Kita sini dah. Pertama, dia pun rugi. Kedua, kita nak jaga kesempurnaan saf. Kan? Kalau dah saf tak sempurna, imam juga yang kena besok. Kan? Faham kan? Itu saya ajar bahawa sempat macam kan, budak muda kan, cuba latih. Sebab tu imam ni dia ada power, kuasa. Sebab tu dia bagi gaji lebih kan. Malah Allah pun bagi gaji lebih, ganjaran pahala tuan. Syarat dia jaga tertib berjemaah. Dia sebagai imam. Ini kelebihan. Tuan, kalau dia dah tegas, makmum kata, apa imam ni? Kau tak nak, kau pergi cari imam lain. Tegas kan? Boleh kan? Tak cerita, tapi kita tak dilatih tak? Tak tahulah. Kot saya jadi Perdana Menteri besok kan, boleh panggil semua adat. Kot jadi Perdana Menteri je lah. Kot jadi lain pula lah. Saya tuan-tuan, dia sangat nak azan kan. Saya berhenti sini lah, pasal ada masjid tahlil kan. Tak ada. Sini. Lepas tu kita ambil seminit 2, kita tutup azan.